Korang nampak tak tu? Kebetulan Bob berjaya juga nyalakan api. Afzal, nampak apa? Bob tanya. Belum sempat Josh nak jawab pertanyaan Bob tu, mereka semua terdengar bunyi ketawa yang entah dari mana datangnya. Bunyinya agak jauh tapi datang dari segenap arah dekat sekeliling mereka. Bila amati betul-betul, bunyi ketawa tu bukan bunyi ketawa biasa. Bunyi ketawa beratus-ratus atau mungkin beribu-ribu kanak-kanak. Ketawanya bukan serentak. Bila belah kiri ketawa, yang kanan pun ikut ketawa sekali. Saling ikut gelak sampai bunyi ketawa tu semakin lama semakin kuat dan semakin hampir dengan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ini saya akan kongsikan cerita Joshua atau Josh dan seorang lagi kawan dia bernama Bob. Mereka ni ahli paranormal yang suka meneroka tempat-tempat seram dan akhirnya pencin awal sebab kejadian yang mereka tak boleh lupakan sampai sekarang. Nak tahu kisah ada macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tahun 2003, Josh dan isterinya tinggal di Arkansas. Di pertengahan musim luruh sebelum iklim bertambah sejuk, mereka suami isteri dijemput oleh kawan Josh bernama Bob dan teman wanitanya untuk bercuti dekat tasik Sugarloaf di Oklahoma. Tapi sebenarnya bukan percutian untuk rehatkan minda. Josh dan Bob ni adalah peminat paranormal. Jadi Bob saja ajak Josh datang sini sebab saja nak tengok-tengok tempat berpuaka dekat kawasan tu. Josh dengan isterinya sampai dekat tasik itu dalam pukul 7 malam naik kereta Ford warna putih. Bob dengan teman wanitanya pula bawa kereta lama. Hari dah senja. Josh dengan Bob cadang nak meronda-ronda kawasan yang Bob kata seram sangat tu naik kereta Bob. Bawa sekali teman wanita dia yang tengah kebetulan mengandung tu. Mula-mula Bob bawa mereka pergi ke sebuah rumah terbiar. 2 jam pusing-pusing dekat situ tak nampak pun hantunya. Nampak rakun adalah. Lepas tu Bob bawa pula ke tapak perkuburan lama. Tak ada apa juga dekat situ. Untuk tidak menghampakan mereka, Bob bawa ke sebuah bangunan gereja yang dah nak runtuh. Tapi tak ada pun penampakan entiti seperti yang Bob cakap. Waktu tu dah masuk tengah malam. Josh dengan isteri dia dah bosan. Jauh-jauh datang, kononnya tempat ni mesti ada entiti. Josh dah merungut dekat Bob. Tapi Bob senyum je. Relax lah Josh, ada satu lagi tempat yang aku nak bawa kau ni. Tempat ni memang istimewa. Bob terus hulurkan sekeping gambar Polaroid. Gambar sebuah kawasan tepi bukit yang dipenuhi pokok di siang hari. Josh tanyalah, ni gambar apa? Bob cakap dia nak bawa mereka dekat situ. Bob terus belok masuk ke sebatang jalan yang tak berturap. Ada rumah kecil dekat simpang jalan masuk tu. Lepas tu Bob memandu 2 batu lagi ke dalam. Dekat sebelah Josh kawasan hutan semata-mata, tapi dekat sebelah Bob adalah sebuah padang seluas 2 ekar yang berada di bawah kaki bukit dalam gambar tadi. Tapi padang tu dipagari dengan kawat duri. Jalan tu pun tak ada lampu. Nasib baik malam tu tengah bulan mengambang. Akhirnya Bob berhentikan kereta dekat tepi jalan. Lepas tu dia suruh mereka semua tengok ke arah padang dekat bawah kaki bukit tu. Bob tengok jam dekat telefon. Dah menunjukkan pukul 11.57 malam. Telefon bimbit yang mereka bawa langsung tak ada line. Bob kata lagi 3 minit mereka akan nampak benda yang mereka cari tu. Walaupun tempat tu gelap gelita, tapi dalam kesamaran tu Josh dapat cam. Inilah kawasan dalam gambar yang Bob tunjuk tadi. Tepat pukul 12.30 malam, mereka berempat nampak dari bukit tu muncul satu cahaya. Cahaya tu rumbang
kambing. Macam ada orang tengah bawa pelita berjalan-jalan dekat kaki bukit tu. Mereka semua terdiam tengok pergerakan cahaya tu beberapa minit. Josh tanya Bob, cahaya apa tu? Bob cakap dia pun tak tahu, tapi orang tempatan cakap cahaya tu akan muncul setiap kali tengah malam dan hanya akan hilang bila sampai waktu subuh. Tak ada siapa tahu cerita di sebalik cahaya tu. Josh pula masa tu tengah darah muda. Dengan selamba je dia menjerit ke arah cahaya tu. Woi, kau ingat kita orang tak nampak kau ke? Ha? Bob terperanjat bila Josh menjerit macam tu. Tiba-tiba isteri Josh menjerit sambil tunjuk ke arah bukit tu. Josh yang tengah gelak besar tadi terus berhenti ketawa. Cahaya kecil tu tiba-tiba bergoyang dengan rancak. Mereka boleh nampak pergerakan cahaya tu turun bukit dengan kelajuan yang luar biasa. Tak tunggu dah, mereka berempat terus cabut masuk dalam kereta. Cahaya tu dah sampai ke kawasan padang rumput tu. Bob terus tekan minyak dan bila mereka dah bergerak dari situ, mereka toleh ke belakang dan nampak cahaya api tu berjalan balik ke bukit tadi. Mereka berempat senyap je waktu nak balik ke tasik Sugarloaf tu. Sampailah Bob kata dia lupa nak isi minyak penuh tadi. Sekarang ni minyak dah tinggal separuh. Kalau mereka nak teruskan rondaan malam ni, kena naik kereta Josh sebab stesen minyak dah tutup. Josh pun setuju dan mereka pun balik ke tasik tadi. Josh letak kereta dekat dok kapal yang ada dekat tepi tasik tu. Mereka lepak-lepak dulu dekat kereta tu sambil minum dan berbual pasal peristiwa tadi. Tiba-tiba teman wanita Bob cakap dia lapar pula. Mereka dah bawa makanan ringan tapi teman wanita Bob ni merengek nak makanan panas sebab dia kan tengah mengandung. Dekat tepi tasik tu mana ada kedai makan. Nak makan kena keluarlah pergi ke pekan terdekat. Kereta Bob pula minyak macam tak cukup. Jadi nak tak nak memang kena pakai kereta Josh lah. Josh pun okey je. Dia pun masuk dalam kereta dan putarlah kunci kereta. Kereta Josh tak nak hidup. Jangan kata enjin, lampu pun tak hidup. Kosong, macam tak ada bateri. Josh dah rasa tak sedap hati sebab kereta dia baru lagi dari kereta Bob. Tapi macam mana kereta dia boleh tak hidup? Nasib baik Bob ada bawa jumper. Mereka pun sambunglah kabel tu dari kereta Bob ke kereta Josh. Teman wanita Bob hidupkan enjin kereta Bob, tapi keluar asap berkepul-kepul dari kabel tu. Dan dalam sekelip mata, kabel tu terbakar. Mereka semua terkejut sambil perhatikan kabel tu terbakar di jilat api. Tinggal kepala kabel je yang masih tersambung dekat kereta masing-masing. Dengan berhati-hati, mereka cabut kepala kabel tu. Dahlah kawasan tasik tu gelap gulita. Ditambah pula dengan kepelikan tu. Nasib baik kereta mereka tak terbakar. Masing-masing dah rasa tak sedap hati. Tiba-tiba mereka terdengar bunyi dari tasik. Mula-mula bunyi tu jauh. Lama kelamaan makin dekat dengan dok kapal tadi. Bunyi enjin bot rupanya. Memang kebetulan sangat. Saat mereka tengah macam tu, muncul pula bot. Mana pula datangnya orang naik bot dekat tengah tasik malam-malam buta ni. Mulanya mereka tak nampak apa pun kecuali bunyi enjin bot je. Tapi bila bot tu berlabuh dekat dok, muncul dua orang dari bot tu pakai lampu dekat kepala. Cahaya lampunya memang sangat terang. Lepas tu suruh pula dekat mereka. Silaulah mata dibuatnya. Josh dan Bob suruh pasangan masing-masing masuk dalam kereta dan kunci siap-siap. Lepas tu mereka berdua bersiap sedia dengan senjata masing-masing. Nasib baik dekat kereta Josh ni ada dua batang sepanah. Kemudian Josh dengan Bob berdiri depan kereta tunggu dua orang dari bot tu datang. Makin lama makin dekat. Ada dua orang lelaki dalam lingkungan 30-an. Kedua-duanya berjanggut lebat. Mereka tengok kereta Josh yang tersadai dengan berasapnya. Lepas tu tengok dalam kereta Bob ada perempuan dua orang. Lelaki tu gelak kecil. Kereta korang ada masalah ke? Salah seorang tu bertanya sambil hidupkan rokoknya. Tapi rosak kecil je. Tergagap-gagap jugalah Josh nak menjawab. Lelaki lagi seorang tu terhidu-hidu bawa asap. Ya ke? Sampai terbakar kabel korang ni? Tak apa, dekat bot kami ada alatan sikit. Kita orang boleh bantu. Lelaki yang isap rokok tadi ketawa kecil sambil berkata, yelah tu nak tolong sangat. Kedua-dua lelaki tu pun balik semula ke bot. Josh tak pasti apa peralatan yang mereka nak ambil sebab dah malam. Pandangan pun masih silau lagi sebab lampu suruh tadi. Tapi mereka berdua terdengar bunyi rantai besi berlaga-laga. Kuting-kuting-kuting. Lain macam je dua orang tu. Josh dengan Bob saling berpandangan dan terus cabut masuk dalam kereta Bob. Bob bawa kereta terus keluar dari tempat tu. Jauh jugalah sampai mereka jumpa satu kawasan perumahan yang tak jauh dari situ. Mereka pun ambil keputusan nak berhenti dekat situ. Isteri Josh dengan teman wanita Bob dah keletihan. Mereka pun tidur dekat tempat duduk belakang. Josh dengan Bob bergili-gili berjaga sebab risaukan lelaki pelik dari bot tadi cari mereka. Itu pun Bob kejap-kejap buka lampu kereta sebab dia kata macam ternampak sesuatu dalam gelap tu. Entahlah, mungkin itu cuma mainan perasaan Bob je. Nasib baik dua lelaki bot tadi tak datang. Masa ni lagi 20 minit nak terbit matahari.
Bob ajak pergi balik ke kaki bukit tu sebab nak tengok betul ke cahaya lampu yang mereka nampak tu muncul sepanjang malam. Mereka pun pergi balik ke kaki bukit tu. Masa sampai tu ada lagi 4 minit nak masuk waktu subuh. Mereka pun perhati je cahaya api kecil tu berlega-lega dekat kaki bukit. Yang ajaibnya, bila matahari naik je, cahaya api tu pun berangsur-angsur hilang. Hari pun dah terang. Mereka dah rasa selamat sikit. Jadi mereka pun balik ke dok kapal dekat tepi tasik semula. Kereta Josh masih tersadai dekat situ dengan bonet enjin je masih terbuka. Tapi tak nampak pun kelibat bot dan 2 orang lelaki berjanggut dekat situ. Josh pun sajalah cuba hidupkan enjin kereta dia. Elok pula enjin kereta dia mengaum. Kemudian baru mereka terperasan telefon masing-masing dah ada line pagi tu. Padahal sepanjang malam tadi mereka tak boleh nak telefon sesiapa sebab langsung tak ada line. Josh dan Bob pun berpisah dekat situ. Nasib baik tak jadi apa-apa yang teruk malam tadi dan dapat pula tengok penampakan yang mereka cari. Sebelum balik ke rumah masing-masing, Josh dan Bob bersumpah mereka takkan datang lagi ke tasik tu. Cukup-cukuplah apa yang jadi malam tadi. Dalam 2 tahun jugalah Josh tak jumpa Bob hinggalah 3 tahun lepas. Bob tiba-tiba telefon Josh. Sebenarnya lepas setahun peristiwa dekat tasik Sugarloaf tu, hubungan Josh dengan Bob makin lama makin renggang. Dan setelah 2 tahun tak dengar khabar berita, tiba-tiba Bob telefon dia. Rupa-rupanya tujuan Bob telefon tu sebab nak tawarkan Josh satu kerja. Tapi kerja yang Bob tawarkan ni pelik sikit. Bob cadang nak buat upacara pemujaan dekat tempat berpuaka dengan 3 orang penganut agama Wiccan. Dan dia nak upah Josh jadi juru kamera untuk acara tu. Penganut agama Wiccan ni memang betul-betul obses dengan benda-benda paranormal sampai ada yang amalkan sihir. Josh pun setuju je lah sebab dia pun dah lama juga tak ikut ekspedisi puaka macam ni. Josh tanya Bob, dekat mana mereka nak buat upacara pemujaan tu? Bob cakap dekat tasik Sugarloaf tu. Dengar je nama tasik tu, Josh terus ubah fikiran. Lagipun 3 tahun lepas, Bob juga yang beria janji tak nak datang lagi ke tasik tu. Tapi Bob pujuk jugalah si Josh ni dan bagi jaminan kali ni mesti selamat. Dia siap nak bayar Josh $250 untuk kerja 1 malam. Kebetulan pula masa tu Josh dan isteri bakal timang cahaya mata pertama mereka. Jadi mereka memang sangat perlukan duit. Peluang nak buat duit senang macam ni bukan selalu dapat. Jadi akhirnya Josh setuju nak jadi juru kamera Bob. Seminggu kemudian Josh pergi ke tasik tu. Bob masih bawa kereta lama dia tu lah. Tapi kali ni mereka tak bawa pasangan masing-masing. Dan Bob pun tak bersendirian. Dia bawa 2 orang lelaki dan 1 orang perempuan. Itulah penganut Wiccan yang Bob cakap tu. Mereka bertiga berpakaian serba hitam. Pukul 11.50 malam mereka sampai dekat kaki bukit tu. Bob dan 3 orang kawan dia duduk dalam bulatan bertemu lutut. 5 kaki dari kawat berduri yang pisahkan mereka dengan padang tu. Josh pula membelakangi kaki bukit tu sambil rakam upacara pemujaan tu. 3 orang penganut Wiccan tadi terkumat kamit baca jampi serapah mereka. Bob nyalakan sebatang lilin besar dekat tengah-tengah bulatan tu. Kemudian dia buka sebuah buku. Buku tu bukan kitab antik pun, macam buku nota biasa je, dan baca sesuatu dari buku tu. Lepas tu Bob tengok jam dekat telefon dan suruh kawan-kawan dia berhenti baca jampi. Kemudian dia suruh kawan-kawan dia tengok ke arah kaki bukit tu pula. Perlahan-lahan Josh halakan kamera ke situ juga dan muncul sebutir cahaya yang pernah dia nampak 3 tahun lepas. Salah seorang kawan Bob luahkan rasa kagum bila nampak cahaya tu berlega-lega dekat bukit tu. Wow! Kemudian Bob suruh kawan-kawan dia pegang tangan sebab mereka akan cuba berkomunikasi dengan makhluk halus tu. Josh pun halakan semula kamera ke arah kumpulan tu. Mereka ulang semula perbuatan mereka tadi. Yang 3 orang penganut Wiccan tu baca jampi serapah, manakala Bob baca ayat-ayat dari kitab dia tu lah. Kemudian seorang demi seorang tanya soalan dengan harapan ada jawapan dari makhluk halus tu. Tapi sebaliknya, datang pula angin tiup api lilin tu sampai terpadam. Bob suruh Josh hentikan rakaman sekejap. Kemudian dia cuba hidupkan semula api lilin tu dengan pemetik api yang dia bawa. Tapi tak berjaya. Sampai 3 pemetik api Bob pinjam dari kawan-kawan dia, tapi 3 tu tak hidup pun apinya. Kalau hidup pun sekejap je sebab dia tiup angin. Josh sampai terduduk kepenatan tunggu Bob cuba pasang api lilin tu. Yelah, kamera tu boleh tahan berat juga. Masa tengah duduk tu, Josh terdengar bunyi gemersik dekat belakang dia. Josh terus terkejut sampai terbangun, tinggalkan kamera atas tanah. Bob dan kawan-kawannya pula tengah leka nak pasang api lilin. Josh toleh ke belakang dan masa itulah dia nampak satu cahaya yang sangat terang, macam ada orang suluh mata dia. Tapi cahaya tu dalam sekelip mata dia, lepas tu hilang.
Hati Josh kuat mengatakan itu cahaya dari kaki bukit tu. Kalau macam tu, maksudnya cahaya tu bergerak dari kaki bukit tu ke belakang dia dalam masa yang sangat pantas. Tak sampai 30 saat. Bila Josh tengok dekat kaki bukit tu, cahaya tu dah hilang. Josh tengok jam dekat tangan. Baru pukul 12 suku. Cahaya tu sepatutnya masih ada lagi sekarang ni. Korang nampak tak tu? Kebetulan Bob berjaya juga nyalakan api. Apasal? Nampak apa? Bob tanya. Belum sempat Josh nak jawab pertanyaan Bob tu, mereka semua terdengar bunyi ketawa yang entah dari mana datangnya. Bunyinya agak jauh tapi datang dari segenap arah dekat sekeliling mereka. Bila amati betul-betul, bunyi ketawa tu bukan bunyi ketawa biasa. Bunyi ketawa beratus-ratus atau mungkin beribu-ribu kanak-kanak. Ketawanya bukan serentak. Bila belah kiri ketawa, yang kanan pun ikut ketawa sekali. Saling ikut gelak sampai bunyi ketawa tu semakin lama semakin kuat dan semakin hampir dengan mereka. Dan bunyi ketawa tu ada pelbagai jenis. Ada ketawa mengekek, ada ketawa mengilai, ada ketawa jahat, bercampur-campur. Josh dah menggeletar ketakutan dan jerit pada Bob supaya cepat pergi tinggalkan tempat ni. Rupa-rupanya Bob dan kawan-kawan dia dah cabut pergi ke dalam kereta dulu. Mereka tinggalkan lilin dan buku jampi mereka macam tu je. Josh pula jadi orang terakhir masuk dalam kereta tu. Bila Josh tutup je pintu kereta, bunyi ketawa tu dah berada dekat sekeliling kereta mereka. Memang kuat sangat sampai telinga jadi pekak. Bob terus tekan minyak, tapi Bob cuma mampu bawa kereta sebatu je sebab dia dah ketakutan yang teramat sangat sampai tak boleh nak bawa kereta. Mereka berhenti kejap, keluar dari kereta nak ambil angin sambil masing-masing bertanya, betul ke apa yang mereka dengar tadi? Masa itulah Josh terperasan yang dia dah tertinggal kamera dekat tempat tadi. Dah lah kamera tu Bob punya, tapi Bob pun tak kisah. Dia pun tak nak patah balik semata-mata nak ambil kamera tu. Tengah kecoh-kecoh berbual pasal benda tadi, sayup-sayup mereka terdengar bunyi ketawa tu muncul semula. Macam ada beratus kanak-kanak tengah kejar mereka. Cepat-cepat mereka semua masuk dalam kereta balik dan Bob teruskan perjalanan. Bob bawa kereta sejauh 6 batu, tapi 3 batu pertama tu mereka masih dengar lagi bunyi ketawa tu. Masuk batu keempat, bunyi ketawa tu hilang. Salah seorang kawan Bob ni cubalah telefon seseorang, tapi line tak ada. Masuk batu ke-6, barulah ada line. Josh ingatkan kawan Bob tu nak telefon polis ke apa. Rupa-rupanya dia telefon Tok Guru dia dan ceritakan apa yang terjadi tadi. Tok Guru tu cakap entiti yang datang tadi adalah Children of Hecate. Huru-hara lah Bob dan kawan-kawan dia bila dapat tahu. Josh pun tak pasti apa itu Children of Hecate tu, tapi dia nampak reaksi Bob dan kawan-kawan dia macam teruja bercampur seram. Tiba-tiba mereka terdengar macam ada bunyi benda patah dekat bahagian depan kereta Bob. Lepas tu kereta Bob terus berhenti dekat tengah jalan dan tak gerak-gerak lagi. Dah lah jalan tu sunyi. Yelah, sepanjang jalan tu kiri kanan di hutan. Mereka agak mesti ada bahagian kereta Bob yang dah patah, tapi tak ada siapa pun yang berani nak keluar pergi periksa. Nasib baik masa kereta Bob berhenti tu, kawan Bob masih telefon Tok Guru dia. Dia pun minta tolong Tok Guru dia supaya datang selamatkan mereka yang tengah tersadai ni. Tok Guru dia suruh tunggu dalam 20 minit lagi dia akan datang. Mereka semua duduk dalam kereta tu, terdiam tak tahu nak cakap apa. Lebih kurang 3 minit kemudian, mereka nampak ada lampu kereta datang dari depan. Rasanya bukan Tok Guru sebab awal sangat sampai. Tapi mereka semua dah rasa lega lah. Bolehlah mereka tahan kereta tu minta tumpang ke pekan terdekat. Mereka berlima pun keluarlah dari kereta Bob tu dan berdiri beramai-ramai dekat tepi jalan dengan harapan kereta tu akan berhenti. Kereta yang datang tu rupanya sebuah truk pickup lama dan tak berhenti pun. Sebaliknya, orang tu bawa perlahan-lahan melintasi mereka dengan cermin sebelah penumpang terbuka. Ada 2 orang lelaki dalam lingkungan 30-an berjanggut lebat dalam kereta tu. Josh dan Bob saling berpandangan. Mereka rasa macam pernah nampak lelaki-lelaki tu. Truk buruk tu tinggalkan mereka. Tak lama lepas tu mereka nampak lagi cahaya lampu kereta, tapi dari arah truk buruk tu pergi. Rupa-rupanya truk buruk tu patah balik. Lepas tu bila nampak mereka, pemandunya perlahankan truknya sambil renung mereka berlima. Masa inilah baru Josh perasan inilah lelaki bot yang mereka jumpa 3 tahun lepas. Kawan Bob terus telefon Tok Guru dia semula. Tok Guru cakap dia dalam perjalanan. 4-5 minit kemudian mereka nampak ada cahaya lampu kereta. Mereka semua dah lega sebab ingatkan Tok Guru dah sampai. Mereka pun bersiap sedialah nak tinggalkan kereta Bob. Tiba-tiba telefon kawan Bob berdering. Tok Guru cakap dia terlepas masuk simpang, jadi dia akan lewat sikit dalam 10 hingga 15 minit. Rupa-rupanya cahaya lampu tu adalah dari truk buruk tu. Truk buruk tu datang lagi, tapi kali ni cuma ada seorang je dalam truk tu. Kalau tadi lelaki dalam truk tu cuma pandang-pandang je, tapi kali ni pemandunya tegur mereka. Kereta rosak ke tu? Nak saya tolong? Kemudian pemandunya pecut
Teraknya tinggalkan mereka. Tak syak lagi, memang lelaki bot tu. Tapi mana pergi kawan dia lagi seorang tu? Mereka semua dah menggelabah dan cepat-cepat masuk dalam kereta, kunci pintu. Tiba-tiba mereka terdengar balik bunyi ketawa kanak-kanak tu. Mula-mula jauh, tapi makin lama makin dekat. Mereka memang dah tak boleh nak lari ke mana dah. Masa tu jugalah mereka ternampak ada dua pasang lampu kereta bergerak bersebelahan tengah menuju ke arah kereta Bob. Suara kanak-kanak ketawa tu sekarang bergema dari arah hutan dekat kedua-dua belah tepi jalan tu. Akhirnya Tok Guru sampai, tapi Tok Guru tak turun dari kereta pun. Dia turunkan cermin tingkap kereta dan suruh mereka berlima masuk kereta dia cepat. Mereka pun macam lipas kudung lah, cepat-cepat pindah masuk dalam kereta Tok Guru. Tu pun masa mereka dekat luar sekejap tu, bunyi ketawa kanak-kanak tu masih ada lagi. Josh perasan juga bila dah masuk dalam kereta Tok Guru tu, dua pasang lampu kereta yang mereka nampak tadi dah terpadam. Tapi bila Tok Guru pusing kereta nak keluar dari situ, lampu kereta tadi terpasang semula. Mereka semua terjerit-jerit paksa Tok Guru cepat-cepat tinggalkan tempat tu. Dua pasang lampu kereta tadi ekori mereka sampai sebatu jauhnya. Kemudian tiba-tiba ia tukar arah masuk dalam hutan. Bunyi ketawa kanak-kanak tadi ikut mereka sampai dua batu. Dah masuk tiga batu, barulah hilang. Sampai sekarang Josh tak dapat penjelasan apa yang terjadi. Bunyi ketawa kanak-kanak tu dari apa? Adakah lelaki bot tu ada kaitan dengan semua ni, atau hanya kebetulan mereka dekat situ? Tapi kalau kebetulan, kenapa lelaki bot tu tak bagi reaksi apa-apa dengan bunyi ketawa tu? Cahaya api dekat kaki bukit tu apa pula? Adakah Bob tersilap puja sampai terpanggil entiti lain? Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.